keputusan SPM 2011 yang terbaik bagi tempoh 5 tahun. Orang pertama didakwa mengikut Akta Pengubahan Wang Haram di penjara dan penalti RM6.3 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tentang keputusan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2011 dan seperti semua keputusan SPM sebelum ini, tips atau rahsia muncul pelajar cemerlang antaranya ialah dengan memberi tumpuan di dalam kelas, dan itu antara yang mahu dikongsi pelajar terbaik seluruh Pahang, Abdullah Anas Hussein. Memberi tumpuan di dalam kelas ketika belajar menjadi resepi utama kejayaan Abdullah Anas, pelajar sekolah berasrama penuh integrasi Temerloh. Beliau memperolehi 11A campur bagi semua mata pelajaran dalam SPM 2011. Hasilnya anak ke-6 dari 7 adik-beradik kepada pasangan Datuk Dr. Husin Zainal Abidin dan Datin Siti Rosmita Sumaini itu turut diumumkan pelajar terbaik negeri Pahang. Untuk belajar ni yang paling penting sekali dalam kelas itu sendiri, di mana suatu guru sedang mengajar di dalam kelas, kita seharusnya memberi tumpuan. Juga penting peranan ibu bapa. Apabila dia bertanyakan sesuatu, biasanya kita memberitahu beliau lah supaya semuanya bekerja dengan kuat, ya, berusaha, dan pada masa yang sama kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kerana hasil apa-apa kita punya usaha itu datang daripada dia, dan itulah yang saya selalu tekankan. Dan seperti ayahnya, cita-cita Abdullah Anas juga untuk menjadi doktor gigi. Pelajar ni cemerlang secara keseluruhannya bergantung pada diri dia sebenarnya lah. Dia seorang yang kata sangat rajin, hormat kepada semua guru, tak kira sama ada guru tu pernah mengajar dia ataupun tidak. Mengikut grade perhatian nasional GPN, keputusan SPM 2011 adalah yang terbaik dalam tempoh 5 tahun. Calon memperoleh grade cemerlang tertinggi A campur bagi semua mata pelajaran juga meningkat kepada 559 orang berbanding tahun 2010 yang bilangannya 403 orang. Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Seri Abdul Ghaffar Mahmud berkata, pencapaian keseluruhan calon SPM 2011 bertambah baik dengan GPN 5.04 berbanding 5.19 pada 2010. Aliran menaikkan itu direkodkan dari tahun 2007 hingga 2011. Berdasarkan GPN, pencapaian calon bandar bertambah baik sebanyak 0.22 iaitu daripada 4.89 pada tahun 2010 kepada 4.67 pada 2011. Pencapaian calon luar bandar pada tahun 2011 juga bertambah baik sebanyak 0.13 iaitu daripada 5.52 pada tahun 2010 kepada 5.39 pada tahun lalu. Bagaimanapun, ia menambahkan jurang pencapaian calon bandar dengan luar bandar sebanyak 0.09. Prestasi mata pelajaran mengikut lokasi. Jadual 6 menunjukkan perbezaan prestasi mata pelajaran teras bagi calon di bandar dan luar bandar. Prestasi 5 mata pelajaran teras iaitu Bahasa Inggeris, Sejarah, Matematik, Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral bagi calon di bandar adalah jauh lebih baik daripada calon di luar bandar. Walau bagaimanapun, prestasi mata pelajaran sains bagi calon di luar bandar adalah lebih baik daripada calon di bandar. Prestasi bahasa Melayu pula tidak menunjukkan perbezaan yang ketara. 343 atau 56.9% calon berkeperluan khas berjaya mendapat sijil SPM berbanding 319 atau 55.2% pada 2010. 3 calon rabun, seorang cacat pendengaran dan 3 calon lain-lain jenis kecacatan mendapat grade A dalam semua mata pelajaran diambil. Peperiksaan SPM adalah sistem pentaksiran pendidikan yang mantap dan mendapat pengiktirafan antarabangsa. Calon yang mendapat kelayakan SPM boleh menggunakannya untuk melanjutkan pelajaran di luar negara. Orang pertama di Malaysia didakwa mengikut Akta Pengubahan Wang Haram 2001 dihukum penjara 3 tahun dan penalti RM6.3 juta. Mahkamah Session Kuala Lumpur mengenakan hukuman itu kerana Dr. Hamimah Idrus, 64 tahun, didapati bersalah menerima hasil kegiatan haram RM41.33 juta dan bersubahat memalsukan dokumen pada 2003. Bekas pengarah syarikat Sapphire Pharmaceutical Malaysia Sinar Berhad tersebut dijatuhi hukuman penjara 1 tahun bagi setiap 8 pertuduhan mengikut Akta Pengubahan Wang Haram.
haram. Untuk setiap 10 tuduhan bersubahat, dia dikenakan hukuman penjara 3 tahun. Oleh itu, jumlah hukuman penjara ialah 38 tahun. Hakim Asmadi Hussein bagaimanapun memerintahkan hukuman penjara itu berjalan serentak. Maka Dr. Hamimah perlu menjalani hukuman penjara 3 tahun saja. Hakim Asmadi memberikan hukuman penjara dan denda ke atas Dr. Hamimah ditangguhkan sehingga keputusan rayuan kes itu di Mahkamah Tinggi. Masih remaja dan akibat sindiket pemerdagangan orang ada yang dipaksa melacur. Bukan seorang dua tetapi 3 remaja asing berusia 15 tahun dikesan terlibat dalam kes itu. Kes dibongkar dalam serbuan oleh pihak berkuasa di sebuah pusat hiburan di Sungai Besar Sabak Bernam Selangor awal pagi tadi. Orang tempatan dari golongan nelayan, peniaga dan pekerja serta pengusir ladang antara pelanggan mereka. Operasi dilakukan jam 1.30 pagi tadi hasil risikan pasukan di 7 Bukit Aman di premis ini sejak 4 hari lalu. Ketika serbuan semua pelanggan asyik berhibur sambil dilayani GRO warga asing ini. Daripada 27 yang ditahan, 26 termasuk 3 remaja itu adalah warga Vietnam, seorang lagi warga Thailand. Hanya 3 daripada 27 wanita ini memiliki pasport. Pelanggan dikenakan bayaran RM40 sejam untuk layanan biasa. Seorang lelaki warga tempatan berusia 44 tahun yang disyaki terlibat menguruskan wanita tersebut turut ditahan. Turut diserbu polis sebuah pusat hiburan Jalan Kelang Lama Ibu Negara menjual nama Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan untuk lolos daripada polis. Penjaga premis ini mendakwa wanita asing kelab tersebut mendapat permit dari kementerian itu untuk membuat pertunjukan hiburan. Tembelangnya pecah kerana gagal menunjukkan permit berkenaan. 24 wanita warga Thailand bekerja sebagai GRO ditahan. Pemeriksaan mendapati semua GRO berkenaan memasuki negara ini menggunakan pas lawatan sosial. Polis menemukan dadah dan wang kertas RM10 dipercayai milik penjaga kaunter premis. Lalu ujian saringan air kencing dilakukan terhadap 46 pelanggan termasuk pekerja premis terlibat. Semua mereka yang ditahan berusia antara 21 hingga 37 tahun dibawa ke IPD Brickfields. Terus ditahan 7 pekerja premis bagi membantu siasatan. Seorang ibu nekat meninggalkan 2 anaknya berusia 3 dan 4 tahun di tapak pembinaan setelah menyedari tempat dia bekerja itu diserbu pihak immigration. Langkahnya tidak panjang. Tidak lama kemudian dia akhirnya dicekur bersama lebih 130 pekerja asing yang lain. Wanita warga Indonesia berusia 27 tahun ini dipercayai masuk ke negara ini bersama adik perempuannya. Dia di antara seramai 132 pekerja asing yang ditahan dalam operasi 6P atas pelbagai kesalahan di sebuah tapak pembinaan di kawasan perindustrian di Kulim petang tadi. Kesemua yang ditahan berumur lingkungan 3 hingga 48 tahun. Kesemua pekerja asing ini kemudian dihantar ke depo tahanan sementara di Belantik Sik untuk siasatan lanjut. Kecuaian pemandu sebuah kereta dipercayai punca nahas yang meragut nyawa 2 orang asli termasuk seorang kanak-kanak. Kejadian berlaku di kilometer 34 Jalan Temerloh Bahau awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Bera DSP Zaid Muhammad Nur berkata, pemandu orang asli sekeluarga itu dari Bahau ke Temerloh untuk pulang ke Paloh Inai. Menurutnya, kereta jenis Proton Wira dipandu pemuda 20 tahun dipandu laju dan hilang kawalan lalu merempuh pokok. 5 lagi cedera. Mangsa yang maut dikenali sebagai Saadan Pendek 36 tahun dan Subai Lidin 12 tahun. Kedua-duanya maut di tempat kejadian akibat cedera parah di kepala dan badan. Akibat rempuhan tersebut, kereta mangsa remut teruk. 5 mangsa lain yang cedera dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh. Budak 8 tahun mengamuk dilarang merokok. Paparannya sebentar lagi. Kembali bertemu. Lagi perkembangan hasil keputusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Mangsa buli yang juga OKU cacat pendengaran Muhammad Amaluddin Osman dipilih pelajar OKU terbaik bagi Sekolah Biasa Negeri Terengganu. Walaupun apa yang dikata cuma terhadap saya, saya anggap sebagai semangat daripada doa ibu bapa saya dan keluarga saya, termasuklah cikgu-cikgu saya. Sekarang saya boleh berbangga dengan keputusan yang saya ada.
Muhammad Amaluddin yang turut mengalami raba dekat memperolehi 3A, 1A tolak, 2B, 1C campur dan 2D. Muhammad Amaluddin, anak peneroka, adalah pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Diman Ajil, Kuala Berang. Beliau mengalami kecacatan telinga sejak berusia 10 tahun selepas terlibat dalam satu kemalangan jalan raya. Rahsia Muhammad Amaluddin adalah membaca Yasin setiap malam Jumaat, memberi tumpuan sepenuhnya di dalam kelas serta mengenepikan setiap ejekan rakan tentang dirinya OKU dan pelajar lembut. Bagi seorang lagi pelajar OKU, Ahmad Fajrul Adha Muhammad Kamil dari Pasir Mas, Kelantan, beliau membuktikan kekurangan yang dimilikinya bukan penghalang untuk muncul pelajar cemerlang. Ahmad Fajrul Adha yang mengidap penyakit tulang rapuh sejak kecil memperoleh 5A dalam SPM 2011. Tadi alamat malam lah. Biasanya dalam pukul 8:30 start lah. Sampai pukul 10. Ada bangun malam kau buat salah hajat kau kan? Adalah juga. Makan-makan pismi kau. Adalah. Ada masa di grup kau kat sekolah? Ada petang-petang biasa. Boleh lewat ada. Masa kalau macam nak pergi ke library. Kelas tu skala mana dia? Bawah kau atau kat atas? Bawah je. Kalau nak pergi ke tingkat atas tu kan? Tingkat atas saya kak. Bagi SPM 2011, Ahmad Fajrul Adha dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bunut Susu itu mendapat 5A dalam subjek Bahasa Melayu, Pendidikan Islam, Sejarah, Matematik dan Prinsip Akaun. Beliau yang tinggal di Kampung Becah Durian Pasir Mas terpaksa menggunakan kerusi roda elektrik dalam kehidupan sehariannya. Mengenai cita-citanya, Ahmad Fajrul Adha mahu menjadi pakar dalam perisian komputer. Negeri Pahang mencatat sejarah tersendiri apabila keputusan SPM 2011 menunjukkan peningkatan paling memberangsangkan. Berjulung kali bagi SPM 2011, analisis pencapaian grade purata di seluruh Pahang adalah 4.86 dan adalah jauh lebih baik berbanding peringkat nasional 5.04. Jumlah pelajar yang mendapat semua A dalam mata pelajaran yang diambil juga meningkat kepada angka dan peratusan paling tinggi 413 orang. LMS pada tahun 2011 seramai 20,697 orang, iaitu 92.52%, meningkat sebanyak 0.48%, layak mendapat sijil berbanding dengan tahun sebelumnya sebanyak 92.04%. Ini mengatasi pencapaian nasional yang pencapaian nasional ialah 91.07%. Analisis juga dapat digambarkan tentang grade purata. Pada keseluruhannya, pencapaian calon SPM tahun 2011 mengikut grade purata ialah 1.86 berbanding dengan tahun 2010 iaitu 5.04. Ini menggambarkan peningkatan sebanyak 0.18 dan juga mengatasi grade purata peringkat nasional iaitu 5.04. Jadi pencapaian ini menggambarkan pencapaian yang terbaik dalam sejarah perperiksaan SPM bagi negeri Pahang. Beliau berkata demikian pada sidang media pengumuman keputusan SPM 2011 di Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Rahman Talib, Kuantan. Tambah Yahya, SMK Abdul Rahman Talib, Kuantan dan SMK Alo Akar juga di Kuantan diumumkan sebagai sekolah terbaik negeri Pahang. Hanya menjual minyak masak terpakai kepada peniaga minyak berlesen. Pengerusi Lembaga Kelapa Sawit Malaysia MPOB, Datuk Syahir Samad berkata tindakan itu dapat menyekat penyelewengan minyak kita semula yang dijual kembali ke industri makanan. Dalam usaha mengekang penyelewengan tersebut, MPOB akan melantik sebuah syarikat pengumpulan minyak masak kita semula gergasi yang khusus disalurkan ke industri biodiesel. Menurut Datuk Syahir, permintaan tinggi terhadap minyak masak terpakai menyebabkan harganya melambung. Kuatir ia diseleweng ke industri makanan, pemantauan dicadang diletak bawah satu bumbung. Dengan adanya cadangan seperti mana saya ceritakan bahawa ada kemungkinan sebuah industri atau yang besar, kilang yang besar yang akan menumpu kepada pertukaran atau proses minyak masak terpakai ini kepada biodiesel dan juga bahan yang boleh digunakan oleh industri bukan makanan. Saya rasa soal ini akan lebih terkawal. Apa yang dikatakan beliau itu mengundang reaksi pelbagai peniaga minyak kitar semula. Definitely a good idea.
So it's a very good move from MBOB if they're doing it so that all the oil from the outlet we can actually monitor and control. When you have got one big plant, if for any given reason Department of Environment is not happy with the way they're disposing their waste or any such thing, if that plant ceases to operate for a while, what happens to the rest of the used cooking oil that's being produced in the nation? Right? So identifying one plant is a good short-term plan, but for the long term it will not work. Kata mereka, pihak berwajib perlu mempertimbangkan semula keputusan itu. Ia tidak wajar dimonopoli satu pihak sahaja. Apa yang penting, penguatkuasaan terhadap isu penyelewengan perlu diperketatkan lagi. Setakat ini, MPOB menyenaraikan 39 peniaga minyak masak terpakai yang berlesen. 26 daripadanya beroperasi di sekitar Lembah Kelang. Aspek kesihatan turut terkait dengan pengambilan minyak masak terpakai. Pengguna disaran membeli minyak masak yang memenuhi piawaian. Maksudnya kita gunakan untuk memasak, kita tidak akan mendapat makanan yang baik. Jadi kadang-kadang minyak tu mungkin telah tepu ataupun telah tengit ya. Dan ini mempunyai bahan-bahan yang boleh memudaratkan kesihatan kita kepada hati kita dan juga kepada darah kita. Berikut tanda-tanda minyak terpakai yang dijual semula. Berhati-hati pada minyak masak berwarna keperangan, daya kepekatan